Okey, cabaran yang paling besar selepas saya masuk Islam, apabila saya ingin belajar tentang solat dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum ni saya merupakan seorang alum. Anak sebut ni kena sebut pelan-pelan sikit sebab benda yang memalukan lah kan. Tapi pada masa itu saya di zaman jahiliah saya tak tahu apa itu halal dan haram lagi. Jadi saya rasa kerja itu adalah kerja yang mulia lah sebab pendapatan yang begitu lumayan. Tapi pendapatan yang tidak berkat. Masuk kiri keluar kanan. Walaupun dapat begitu banyak wang, memang tak tahu hilang ke mana. Tak boleh simpan. Dan bila saya berhenti segala-galanya yang dilarang oleh Allah, memang susah. Sebab sudah tiada pendapatan. Dan macam mana saya nak bersara hidup isteri, keluarga dan mak dan ayah dan sebagainya. Macam mana nak bayar rumah sewa ataupun kereta dan sebagainya. Sebab pada masa itu kita belum ada iman, kan? Dan baru ucap 2 kalimah syahadah terus tinggalkan, macam memang tak susah, kan? Maka saya pun masih jalankan kerja itu yang tidak berkat itu. Dan lama kelamaan bila kita cuba memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah menerusi Quran, rupa-rupanya apa yang saya kerja selama ini memang tak betul lah, kan? Benda yang haram sebab melibatkan riba. Jadi saya pun tinggalkan. Bila kita tinggalkan, bila kita cuba untuk memahami ataupun beriman pada Allah, itulah bila datangnya ujian. Bertubi-tubi ujian datang. Sebab bila saya kehilangan rumah, kehilangan kereta, jatuh di tengah masjid selepas program dakwah di Masjid Batu Feringgi, sampai buku lali kanan pun retak, dan ayah masuk hospital serangan jantung, sumbat 3 saluran, anak yang kedua masuk hospital sebab jangkitan kuman. Kita boleh orang kata boleh nak gila. Betul? Semua datang. Bila kita mula beriman pada Allah, ujian datang. Pada masa tu kita ingat nak U-turn kembalilah, rasa nak keluar daripada Islam. Sebab kenapa begitu susah selepas saya masuk Islam? Kan, sebelum Islam kehidupan saya okey, mewah. Bukan kaya tapi mewah lah, kan? Lepas tu bila ada kawan-kawan seperti Fadhil Bohan, lepas tu ustaz-ustaz yang sentiasa memberi sokongan dan bimbingan, dia kata jangan risaulah sebab ini adalah sebahagian daripada ujian yang diberi oleh Allah, kan? Bila ada ujian, kita kena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kerana bila ada ujian, bermakna Allah masih sayang pada kita, masih ada perhatian sama kita. Betul tak? Dan kemungkinan saya mempunyai dosa yang banyak, Allah bagi ujian untuk hapuskan dosa-dosa saya. Dan kemungkinan Allah nak naikkan darjat saya. Jadi sebab itulah pada peringkat awal memang susah, sampai ada keinginan nak keluar daripada Islam. Jadi itulah jawapan saya. Bagaimana penerimaan daripada ahli keluarga dan juga kawan-kawan? Silakan. Okey, terima kasih Fadri, soalan yang bagus. Alhamdulillah. Okey, dia macam ni. Dekat luar, kebanyakan orang yang bukan Islam, khususnya masyarakat Cina lah, tapi bukan semuanya. Saya tak mewakili mereka. Ini adalah pandangan peribadi, apa yang saya nampak, dan kebanyakan macam itulah. Dan mereka mempunyai salah tanggapan terhadap Islam, di mana mereka ingatkan bila seseorang yang bukan Islam, khususnya orang Cina, masuk Islam, dia sudah masuk Melayu. Itu yang pertama. Jadi itulah salah tanggapan lah. Kita pun tak boleh salahkan mereka. Betul, mereka tak kenal Islam yang berpandukan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, selamat datang. Okey, jadi saya memang bersyukurlah kepada Allah kerana Allah permudahkan segala urusan saya, di mana apabila mak dan ayah saya tahu saya ingin kembali ke fitrah ataupun berhijrah daripada kegelapan ke cahaya, mereka amat sokong. Mereka sokong. Malah ayah saya memberi saya satu nasihat.
Dia kata kalau nak menjadi seorang Muslim, jadi seorang Muslim yang terbaik. Jangan pergi setengah jalan nak U-turn balik. Dia kata nak pergi all out dan menjadi seorang yang baik. Itulah nasihat daripada ayah saya. Dan nasihat daripada mak saya pula, memang ada tomahan-tomahan yang kecil ataupun yang besar, di mana kawan-kawan apabila mereka dapati, bila mereka nampak itu saluran NTV7 kan, selalunya mereka mempamerkan berita-berita Mandarin dan sebagainya. Dan ada salah satu wartawan interview saya bila saya sudah masuk Islam kan, macam mana masyarakat Cina meraihkan hari raya. Jadi bila mereka nampak ini bukan itu Hasan punya anak, mak saya nama Hasan lah. Lepas tu bila mereka nampak mak saya, mereka macam sindir lah, oh kenapa anak kamu jadi Melayu, kan, itulah salah tanggapan. Tapi bila mak saya dengar tomahan sedemikian, mak saya tak marah. Dia kata, kamu semua tahu tak, dulu anak saya sebelum dia masuk Islam, dia amat degil sekali, tak pernah dengar cakap, keras kepala, selalu meninggikan suara dan sebagainya. Tapi bila sudah masuk Islam, dia macam sudah berubah, macam sudah menjadi seorang budak baik. Islam sudah berubahkan dia menjadi daripada seorang yang nakal jadi seorang yang baik. Jadi lagi pun anak saya masuk Islam, dia hanya tukar agama, bukan jadi tukar bangsa. Bangsa tak boleh tukar, tuan-tuan dan puan, betul? Kalau nak tukar, saya pun bersyukur kalau boleh tukar jadi Melayu. Ada banyak benefit, betul? Tapi tak boleh. Hakikatnya saya masih Cina, tengok mata saya sepet tak? Sepet kan? Sama. Tak boleh. Hakikatnya Cina juga. Hanya kita tukar agama. Itulah penjelasan mak saya kepada kawan-kawan yang sindir mak saya. Jadi kita tak boleh salahkan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Ini juga adalah tugas kita, tanggungjawab kita untuk mengkorek untuk membetulkan salah tanggapan yang mereka hadapi itu. InsyaAllah.